Assalamualaikum. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan penulisan ilmiah yang telah kami siapkan. Ahli kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri, Azza Nabila binti Zainal Abidin, Nur Hafizah binti Hafiz, Nurul Ain Izzati binti Osman, Siti Nur Hajar binti Sabri, dan Nur Hidayatul Atirah binti Mat Nur Azim. Soalan yang kami pilih adalah berkenaan kebanyakan ibu bapa yang tidak menitik beratkan pengetahuan asas agama kepada anak-anak dan beranggapan mereka tidak mengetahui apa-apa tentang mempelajari agama. Apa pendapat anda? Jadi, di sini kami akan menjelaskan pendahuluan sebab ibu bapa tidak menitik beratkan pengetahuan asas agama, kesan anak-anak tidak mengetahui asas berkaitan agama. Pendapat kami mengenai hal ini, cadangan untuk ibu bapa menitik beratkan pengetahuan asas agama kepada anak-anak dan kepentingannya, serta akhir sekali adalah kesimpulan. Baiklah, bagi pendahuluan ini, anak merupakan anugerah dan amanat. Okey, dekat sini kita dapat faham bahawa anak ini merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan amanat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada ibu bapa. Seterusnya, ibu bapa wajib mencorakkannya. Di sini, ibu bapa perlu mencorakkan anak-anak dengan memberikan pendidikan dan menanamkan karakter yang baik dalam diri anak-anak ini. Dan kita semua tahu bahawa keluarga tempat pendidikan pertama bagi anak-anak. Walau bagaimanapun, pada masa ini, sebahagian ibu bapa tidak menitik beratkan soal agama dalam mendidik anak-anak. Mereka beranggapan bahawa perkara sedemikian tidak penting dan tidak perlu untuk diambil tahu oleh anak-anak berkaitan pembelajaran agama. Oleh itu, penulisan ini untuk menerangkan sebab ibu bapa tidak menitik beratkan hal agama dalam diri anak-anak. Kesan jika perkara sedemikian terus dipandang remeh. Pendapat kami mengenai hal ini dan cadangan untuk memastikan pengetahuan asas agama diajarkan kepada anak-anak beserta kepentingannya. Sebab ibu bapa tidak menitik beratkan pengetahuan asas agama terhadap dalam diri kanak-kanak. Yang pertama sekali, ini adalah kerana mereka sibuk mengejar arus pemodenan. Okey, kebanyakan ibu bapa berfikiran bahawa anak-anak hanya perlu diterapkan dengan ilmu asas seperti menguasai bahasa-bahasa asing berbanding mempelajari ilmu asas mengenai agama. Okey, macam mana? Macam ibu bapa ni masa kini juga terlalu mengikut budaya barat. Contohnya mendidik anak-anak supaya mereka tidak dikatakan ketinggalan zaman. Okey, ibu bapa ni juga dia anak-anak ni terlalu lurus ikut telunjuk agama. Bagi mereka, kebanyakan benda-benda yang kita praktikkan dalam agama Islam ni agak kolot lah, ketinggalan zaman berbanding daripada arus pemuda sekarang yang lebih kepada dunia barat. Bahasa, contohnya bahasa, kalau bahasa pun cakap bahasa Inggeris, macam bahasa Arab ni macam kurang lah dititik beratkan. Okey, selain itu, mereka juga berfikiran bahawa soal agama ni dapat diajarkan ketika anak-anak telah meningkat dewasa. Kenapa? Kerana ibu bapa masa kini selalulah kebanyakannya mereka berfikir bahawa anak mereka masih kecil dan merasakan bahawa soal agama ni terlalu berat untuk diterangkan dan fahami. Sebab mereka ni masih muda kan, masih kecil, mentah, susah, macam boleh ke diorang terima? Macam tu. Disebabkan itu, mereka lebih memilih untuk mendedahkan anak-anak dengan dunia yang serba moden dan canggih berbanding mengajarkan anak dengan pengetahuan asas mengenai agama. Mereka juga kebanyakannya lebih mengharapkan guru-guru lah untuk mengajar tentang agama. Bagi kesan apabila anak-anak tidak mengetahui asas berkaitan agama adalah berkenaan keruntuhan akhlak. Pada masa kini, keruntuhan akhlak adalah perkara yang paling jelas berlaku dalam kalangan generasi muda. Keruntuhan akhlak dan moral yang dibincangkan pada masa ini kebanyakannya adalah isu berkaitan dengan buli, pembuangan bayi, seks haram dan penyalahgunaan darah.
Meskipun perkara tersebut telah dilarang dan haram di sisi Islam, tetapi akibat tiadanya ilmu agama dalam diri, perkara mudah juga susah untuk diikuti dan ditegah. Kedua, anak-anak kini mudah terpengaruh dengan budaya luar. Budaya luar yang dimaksudkan di sini adalah budaya punk, black metal, fashion seperti orang-orang negara barat dan hedonisme. Jika dilihat, sebenarnya tiada masalah untuk kita ikuti budaya-budaya luar ini. Tetapi, anak-anak kini hanya mengambil budaya negatif daripada positif. Tambahan, anak-anak gadis remaja kini yang berpakaian seolah membalut diri. Tidak kira yang bertudung atau tidak, semuanya sama sahaja. Akibatnya, perkara seperti inilah yang mengundang ke arah keburukan dan tidak baik seperti berlakunya pencabulan di kawasan awam, gangguan seksual dan rogol yang meningkat. Justeru, anak-anak terlalu dibiarkan tanpa adanya didikan agama yang sebetulnya. Pendapat, bagi kami, ibu bapa seharusnya tidak memandang remeh dan membiarkan anak-anak hidup tanpa pengetahuan asas mengenai agama. Walhal, anak-anak pada usia dalam lingkungan 3 hingga 5 tahun telah dapat berfikir baik buruk sesuatu perkara jika diajarkan kepada mereka sebetulnya. Dalam media massa, terdapat banyak anak remaja yang berumur sehingga 17 dan 18 tahun masih buta dalam mengenali Islam serta tidak mengetahui cara untuk membaca Al-Quran dan solat 5 waktu. Hal ini adalah kerana tidak dididik dengan ilmu agama sedari mereka kecil. Kemudian, apabila perkara seperti ini berlarutan, agama Islam akan terus dipijak dan tiada lagi yang dapat menegakkannya. Hal ini adalah kerana anak remaja kini hanya diajarkan mengenai budaya luar. Malah, agama sendiri dilakukan seperti sampah. Oleh itu, cadangan untuk memastikan ibu bapa menitikberatkan semula pengetahuan asas agama kepada anak-anak dan kepentingannya, ibu bapa sendiri seharusnya menjaga kewajipan agama, terutamanya adalah solat. Hal ini adalah kerana solat merupakan tiang agama. Jika tiangnya tidak kukuh, bagaimana kita ingin menunjuk ajar kepada orang lain untuk turut memahami agama kita? Seterusnya, menghadiri majlis ilmu agama. Contohnya di masjid dan surau yang berdekatan dengan rumah sendiri sudah memadai. Jika ibu bapa sering menghadiri majlis ilmu seperti ini, mereka akan lebih memahami dan mengetahui pentingnya pengetahuan asas agama dalam diri setiap Muslim. Dengan ini, ilmu pengetahuan asas agama akan terus diajarkan kepada anak-anak dan membentuk jiwa dan diri yang bersih kepada anak-anak. Seperti hadis riwayat Al-Imam Muslim daripada Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus Al-Dari radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami berkata, untuk siapa? Baginda bersabda, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk para imam, kaum muslimin, dan untuk umat Islam seluruhnya. Jelas di sini menunjukkan bahawa pentingnya ilmu agama untuk diterapkan dalam diri setiap Muslim. Dengan adanya ilmu agama, seseorang akan mempunyai akhlak yang mulia. Bukan itu sahaja, menerusi agama juga, setiap insan mempelajari nilai-nilai moral untuk berfikir baik dan buruk sesuatu perkara. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulan, secara keseluruhannya, ibu bapa wajib dalam menitik beratkan pengetahuan asas agama dalam diri anak-anak. Hal ini justeru dapat membuatkan anak-anak pada masa kini berpengetahuan luas
mengenai agama. Selain itu, ibu bapa perlulah memberi fokus yang lebih terhadap anak-anak pada tahap perkembangan mereka ini. Dengan ini, mereka akan lebih memahami perkara yang dibolehkan dan perkara yang telah dilarang oleh Islam. Ibu bapa perlulah mencorakkannya dengan bimbingan dan didikan yang betul agar mereka dapat menjadi manusia yang berguna di masa hadapan kelak. Pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak merupakan perkara yang amat penting dalam proses pembesaran mereka. Oleh hal yang demikian, ibu bapa dan keluarga terdekat mereka mestilah memainkan peranan yang penting dalam memastikan setiap keperluan anak-anak dipenuhi, terutama dalam pengajaran berkaitan agama.